Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah, edisi Rabu 14 Disember 2022. Sabah sedang memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perkembangan revolusi industri IR 4.0. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, IR 4.0 mengubah cara kehidupan, pekerjaan dan komunikasi sama ada di tempat kerja maupun sekolah seiring perkembangan teknologi pesat di setiap lingkungan sosial. Jelas beliau, sejumlah 3.1 bilion ringgit telah diperuntukkan bagi pelaksanaan program jalinan digital negara Jendela untuk meningkatkan jaringan internet dan liputan telekomunikasi khususnya di kawasan pedalaman bagi mengadaptasi pembangunan IR 4.0. Ia dilaksana dengan kesedaran bahawa era IR 4.0 dan pasca pandemik memerlukan cara baharu dalam perancangan dan pengurusan aset untuk memanfaat pengguna. Datuk Haji Ji berucap sempena persidangan pengurusan Fasiliti Asia FMAC kali ketiga di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Datuk Haji Ji berharap FMAC, Anjuran Malaysian Association of Facility Management dan Universiti Malaysia Sabah dapat membantu menangani isu, cabaran, strategi serta ketahanan berkaitan pengurusan fasiliti pasca pandemik. Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya ada ahli Dewan Undangan Negeri ADUN mahu meninggalkan parti itu. Katanya kabar angin itu percubaan jahat pihak tertentu untuk menjatuhkan Warisan. Menurut kenyataan Datuk Shafie, Warisan telah mengadakan mesyuarat ahli Majlis Tertinggi AMT semalam yang turut dihadiri wakil rakyat parti itu. Katanya AMT dan wakil rakyat parti itu juga sebulat suara menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketika ini Warisan mempunyai 19 adun di Sabah dan 1 di Selangor serta 3 ahli parlimen. Dalam kenyataan berasingan, Adun Darau Azhar Matusin yang juga AMT Warisan menyangkal dakwaan kononnya beliau bersama 6 lagi wakil rakyat akan meninggalkan parti itu. Peralatan penjujukan genom penuh COVID-19 diyakini mampu mengenal pasti tepat jenis varian yang menular di negara ini selain mencegahnya daripada membiak atau bermutasi. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin yakin adanya peralatan yang disumbangkan Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu itu berupaya memudahkan pihak Makmal mengesan virus-virus baru atau virus yang boleh menyebabkan wabak dalam komuniti. Selain itu, peralatan penjujukan genom ini juga akan dapat mengesan lokaliti asal varian dan kawasan penularannya sekaligus membolehkan tindakan awal diambil bagi membendung virus terbabit. Kami berharap agar dengan adanya peralatan moden ini, kualiti untuk mendiagnosa virus-virus di negeri Sabah dan juga mengekang penyebaran virus serta outbreak akan dapat dilakukan dengan lebih pantas dan lebih baik lagi. Datuk Dr. Ros ditemui media selepas menyaksikan penyerahan peralatan penjujukan genom penuh di Kota Kinabalu. Peralatan disampaikan Dr. Rabindra Abiyasing, mewakili Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura kepada Pengarah Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu, Dr. Jiloris Frederick Doni. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatat 47 kes baru semalam, penurunan 2 kes berbanding sebelum ini. Kadar kepositifan juga menurun kepada 3.07% dengan 1,532 sampel ujian. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, tiada daerah yang mencatatkan kes baharu 2 angka. Kota Kinabalu hanya merekodkan 9 kes baharu, manakala 12 daerah lagi tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Sebanyak 46 kes dalam kategori 1 dan 2 serta 1 kes dalam kategori 3. Jumlah pesakit sembuh pula ialah 111 orang dan 209 pesakit sedang menerima rawatan. Tiada kematian direkodkan.
Golongan wanita di negeri ini disaran mencarum di bawah skim keselamatan sosial suri rumah Perkeso bagi mendapatkan perlindungan keselamatan sosial yang komprehensif. Timbalan Pengarah Perkeso Sabah Salwati Abdul Karim berkata, skim berkenaan diperkenalkan di bawah Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah 2022 bertujuan menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada suri rumah daripada bencana domestik dan keilatan semasa menguruskan rumah tangga. Manfaat dia sekiranya berlaku apa-apa kemalangan semasa menjalankan kerja-kerja suri rumah ni, Perkeso akan faedah akan diberikan di bawah skim bencana domestik lah dan seterusnya skim keilatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Norlida Tan Sri RM Jasni di Istana Kinabalu. Seramai 1,092 pencarum di seluruh negara telah mendaftar dan mencarum secara sukarela hanya seminggu setelah pelaksanaan skim tersebut dilancarkan bermula 1 Disember lalu. Sementara itu, usahawan wanita di negeri ini perlu proaktif menyediakan peluang pekerjaan sekaligus menambah sumber ekonomi untuk golongan pelbagai peringkat. Ke arah itu, Persatuan Usahawan Wanita Cemerlang Sabah Sawena akan berkolaborasi dengan Yayasan Nur Jauhar bagi memartabatkan usahawan wanita khususnya di luar bandar. Kita seperti saya sebagai seorang usahawan wanita, kita selalu menasihatkan jangan malu, segan dan rendah diri dengan apa yang kita ada. Sebab biasalah orang kita mungkin sangat rendah diri kan, sehingga segala talent dorang tu, apa yang dorang ada di dalam diri dorang tu tidak terserlah. Jadi insyaAllah platform Sawena kita akan berikan mereka platform tu untuk dorang explore diri dorang sendiri supaya kita dapat serlahkanlah potensi wanita tersebut. Presiden Sawena Ani Muhammad Rizwan ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Norlidah Tan Sri RM Jasni yang juga penasihat Yayasan Nur Jauhar di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memberi penerangan mengenai objektif dan keahlian Sawena serta cadangan kolaborasi dengan Yayasan Nur Jauhar. Setiap kali diadakan tamu gadang yang sinonim dengan Majlis Convocation Universiti Malaysia Sabah UMS sering menjadi tumpuan ramai. Lebih menarik lagi, setiap program dalam penganjuran tamu gadang ini dilakukan sendiri pelajar universiti berkenaan. Laporannya bersama wartawan Zarid Sofia Daud. Diperkenalkan pada tahun 1999, tamu gadang merupakan antara tarikan utama orang ramai yang hadir ke Majlis Convocation UMS. Kali ini bersempena Majlis Convocation UMS kali ke-24, 35 ahli jawatankuasa tamu gadang dalam kalangan pelajar pelbagai fakulti bertanggungjawab mengawal selia dan mengatur aktiviti sepanjang 5 hari diadakan bermula 7 pagi hingga 8 malam. Kalau dalam AJK ni dia ada organisasi dia sendiri dan dia boleh membentuk macam mana cara berorganisasi kepada student, dan juga kalau macam untuk keusahawanan tu dia membina macam mana sifat ingin berniaga kepada student. Bagi saya, pandangan saya bila UMS buka peluang kepada pelajar, bagi saya sangat berbesar hatilah diberi kepercayaan untuk handle program sebesar ini. Saya rasa saya lebih macam dulu kan macam saya bukan jenis orang yang macam mana spontan untuk bercakap. Tapi sekarang kan saya lebih yakin untuk megang mikrofon, tidak malu untuk bercakap di depan. Dari segi kepimpinan pula, saya rasa saya punya kemahiran kendiri pun lagi meningkat lah. Pelbagai aktiviti diadakan ketika tamu termasuk pertandingan cosplay yang semakin mendapat tempat dalam kalangan anak muda masa kini. Sebanyak 65 gerai dibuka yang bukan sahaja memberi peluang kepada usahawan menjana pendapatan, malah peluang kepada pelajar menjadi pekerja sambilan sepanjang tamu gadang. Saya mau cari duit lebih lah sikit supaya ada duit tambahan untuk saya makan nanti. Salah satunya juga saya mau cari pengalaman, lepas tu saya mau cari macam mana saya mau kerja macam tu supaya saya dapat biasakan diri. Salah satunya saya bangun awal,
nanti masa akan datang bila saya kerja nanti, saya sudah adaptasi dengan benda tu. Sekali ucapan tahniah untuk student kerana berjaya meletakkan barisan AJK yang mantap untuk organize event yang sebesar ini. Sememangnya satu cabaran yang bukannya senang, bukannya perkara yang mudah sebab saya pun ada juga pengalaman untuk buat event. Jadi bila kita meletakkan student, sebenarnya kita memberi satu kepercayaan kepada mereka dan memberi peluang untuk mereka terokai dunia yang mencabar macam ini. Daripada kalau kita membuang masa dekat sana di rumah ataupun yang tidak buat benda yang tidak buat faedah, cuba kamu datang dekat sini di Tamu Gadang. Dan sebab macam-macam aktiviti dekat sini. Ada mau pergi cari makan pun ada, pergi ikut trending dengan toko cosplay dekat sini pun ada. Tengok dekat sana tu ada barang-barang berjualan dekat sini ada, macam-macam semua ada dekat sini. Dianggarkan 5 hingga 10,000 pengunjung sehari memeriahkan Tamu Gadang ini. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak UMS kepada para pelajar untuk menganjurkan acara besar ini harus dipuji apabila terbukti pelajar berjaya menggalas tanggungjawab berkenaan dengan jayanya. Zari Sofia Daud, RTM. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Terokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook rasmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. Baik, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Saya Sabrina Baas, salam hormat dan salam perpaduan.